Hai semua, hari ini kita akan belajar tempoh dalam unit 4 iaitu masa dan waktu. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar 3 perkara iaitu tempoh dalam hari dan jam. Kedua, tempoh dalam bulan dan hari. Dan yang ketiga, tempoh dalam tahun, bulan dan hari. Lihat pada contoh bagi tempoh dalam hari dan jam. Gambar menunjukkan situasi lawatan sambil belajar. Nyatakan tempoh lawatan tersebut. Okey, tengok. Waktu mula dia pada 25 Julai 2021 pukul 10.50 dan hingga 27 Julai 2021 pukul 12.50 PM. Maksudnya ni tamat, ini adalah waktu mula. Okey, tamat ni adalah yang tadilah akhir kita sebut akhir, waktu akhir. Okey, jadi penyelesaian ni kat sini adalah dengan menggunakan garis masa. Ini kita panggil dia adalah garis masa. Jadi perhatikan kat sini macam mana cara guna garis masa. Tengok. Dia mula 25 Julai 2021 pukul 10.50 AM. Betul? Jadi kamu letakkan dekat sini. Mula. Okay? Yang ni adalah untuk mula. Kemudian 25 Julai pada tarikh yang berikutnya lepas 25 Julai ialah 26 Julai. Betul? Itulah cikgu bisa. Lepas 26 Julai, lepas 25 Julai ialah 26 Julai. Okey, kamu letak dekat sini pukul 10.50 AM. Nampak tak? Kamu nampak tak masa dia sama Kalau kat sini adalah 10.50 AM, dekat sini pun letak 10.50 AM. Jadi dari 25 Julai hingga 26 Julai 10.50 AM, satu hari. Ni kita kira dia satu hari. Okey? Kemudian 26 Julai, selepas 26 Julai ialah 27 Julai. Pukul 10.50 AM. Okey? Jadi kenapa letak 10.50 AM? Sebab dia hingga pukul 12.50 kan? Jadi selebihnya tu kita kira jam demi jam. Okey? Jadi 26 Julai hingga 27 Julai 2021 pukul 10.50 AM ialah satu hari. Okey, mula dekat sini kita kena kira berapa lamakah dari pukul 10.50 AM. Okey, kenapa dia berhenti kat 27 Julai? Sebab dia sampai 27 Julai je. Sampai 27 Julai je. So berhenti dekat 27 Julai pukul 10.50 dan kita kira dari 10.50 pagi AM sehingga 12.50 PM berapa lama? Okey. Jadi macam mana kamu kira? Jadi 10.50 AM kat sini 10.50. Lepas tu kat sini adalah 11.50. Yang ni 1 jam. Okey. Yang ni adalah 1 jam. Kemudian 10.50 hingga 12.50 ialah 1 lagi jam. Nampak? Nampak tak? Jadi 10.50, 11.50, 12.50. Jadi total adalah 2 jam. Jadi kamu tambahkan ni satu hari tambah 1 hari tambah 2 jam. Jadi kamu akan dapat tempoh lawatan sambil belajar ini adalah 2 hari 2 jam. Okey. Boleh faham? Boleh dapat hari dan jam? Boleh. Okey, jelas? Boleh, jelas. Okey, sekarang kita pergi ke bulan dan hari pula. Okey, kita tengok contoh bulan dan hari. Okey, dia nak kita kira tempoh dalam hari program tanam pokok bunga. Okey, jadi program tanam pokok bunga ni kita tengok dekat gambar ni dari 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Jadi berapa hari? Dia nak suruh kita kira dalam hari. Berapa hari tu? Dari 1 Februari hingga 8 Mac. Jadi kamu boleh tengok guna kalender, kalender ni. Okay, dari Februari, 1 Februari hingga 8 Mac. Berapa hari? Jadi kita kira menggunakan teknik macam ni. Okay, macam ni Guna kaedah
garis masa, maknanya 1/1. Di 1 Februari hingga 29 Februari, tengok. Okay. Maknanya kenapa hingga 29 Februari je? Kita kira bulan Februari tu mula dari 1 Februari, betul? Okay. 1 Februari, kita nak kira dari 1 Februari. Okay, dari 1 Februari. Okay, tahun yang sama tak payah kira. Tak payah tengok. Okay, dari 1 Februari hingga lah 8 Mac. Okay, jadi dalam 1 Februari ni kita habiskan 1 bulan pada Februari tu. Februari 2020, kita tengok tahun dia adalah tahun 2020. Okay, ada berapa hari dalam tahun 2020 untuk bulan Februari. Jadi dia ada 29 hari bagi tahun 2020. Okay. Jadi kat sini sebab itulah je kira dari 1 Februari hingga 29 Februari ada 29 hari. Kemudian habis bulan Februari masuk 1 Mac hingga 8 Mac ada 8 hari. Jadi kita tambahkan, jumlahkan bilangan hari ialah 37 hari. Jadi tempoh program tanam pokok tu 37 hari. Jadi kat sini kamu kena take note. Okay, take note kat sini. Sekejap Cuba padam. Okay, yang ni Yang ni penting ni, walaupun dalam buku teks kamu tu kecil tetapi dia amat penting. Dalam tahun lompat. Dalam tahun lompat, Februari mempunyai 29 hari. Jumlah hari dalam tahun lompat ialah 366 hari dan berlaku 4 tahun sekali. Ini kamu kena ambil nota Kita ada tahun biasa dan tahun lompat. Tahun biasa 365 hari. Tahun lompat dia lebih 1 hari. Kenapa dia kena dipanggil tahun lompat? Sebab Februari dia ada 29 hari. 29 hari. Okay. Jadi dia berlaku 4 tahun sekali sahaja. Okay. Jadi macam mana kamu nak kenal pasti tahun tu adalah tahun lompat? Sebab kamu bahagikan kepada 4. Jadi tahun tu tahun dia tahun 2020. Tahun 2020 bahagikan dengan 4. Bila bahagi dengan 4 kamu dapat jawapan yang tak berbaki. Bila dapat jawapan yang tidak berbaki, ni tak ada baki, jawapannya tak ada baki. Bila tak ada baki maksudnya tahun 2020 ni adalah tahun lompat. Okay. Kalau kamu bahagi kepada 4, tahun tersebut kamu bahagi kepada 4 ada baki, maknanya tahun itu bukan tahun lompat. Okay. Kalau bukan tahun lompat maksudnya Februari dia ada 28 hari sahaja. Okay. Jadi dan tahun biasa. Jadi kita ada tahun lompat. Lepas tu ni yang pertama. Yang kedua tahun biasa. Okay, tahun biasa kita Februari dia ada bulan Februari 28 hari sahaja. Okay. Jadi jumlah hari dalam setahun, jumlah hari sebab Februari dia kurang 1 hari jadi jumlah hari dia adalah 365 hari. Okay, ni nota penting 1 tahun lompat, kedua tahun biasa. Okay, ni kamu kena ambil maklum dan salin supaya apabila keluar suruh cari tempoh dalam bulan dan hari, kamu tahu. Okay, kalau melibatkan bulan Februari je, kamu kena ambil maklum. Okay, tahun tu tahun lompat atau tahun biasa. Sekiranya tahun lompat, dia mesti 29 hari. Kalau dia tahun biasa, dia terusnya, kalau dia bagi macam ni, berapakah tempoh dalam hari bagi promosi beli belah dalam talian seperti tunjukkan. Okay, dari 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Jadi dia libatkan bulan Februari tak? Dia dilibatkan bulan Februari tak kat sini? Ada tak? Tak. Okay. Jadi bila tak, kita tak perlu tengok dia tahun lompat ke tak. Jadi kita terus dia kira macam ni. Okay.
Cara pertama 29 Mei hingga 31 Mei. Habiskan bulan Mei. Okey. Jadi bulan Mei, lepas Mei apa? Jadi kamu kena ingatlah bulan-bulan tu dalam setahun. Januari. Lepas Januari apa? Lepas bulan Januari apa? Okey, Februari. sebut. Okey, Februari. Okey, sebut sampai 12 bulan. March, April, Okey, March, April lagi. May, Mei. Lepas tu? June, Jun. Lepas tu? July, Julai. August, Lepas tu? September, September. Lepas tu? November, December. Okey, bagus. Semua ingat. Okey, cikgu harap semua ingat. Jadi kat sini dia nak dari 29 Mei. Kamu tahu, kena tahu bulan Mei tu bulan berapa? Bulan 5 kan? Jadi bulan Mei sampai 5 Julai sahaja dia suruh kira. Berapakah tempoh dalam hari? Dia nak dalam hari. Bila nak dalam hari, kamu kena kira bulan demi bulan lah. Sebab tahun yang sama tak perlu tengok tahun, jadi tengok bulan je. Okay, so 29 Mei hingga 31 Mei. Kira bulan Mei dulu. Mei bulan 5 kan. Jadi 29 hingga 31 ada berapa hari? Kira 29, 30, 31. Jadi ada 3 hari. Jadi kamu kena ingat. Okay. Bulan Januari. Bulan Januari tu adalah bulan 1 kan. Hilang pula. Januari adalah bulan 1. Februari. Februari adalah bulan 2. Okay, jadi kamu kena kira pakai kamu punya buku 5. Okay, nak tahu berapa harikah dalam bulan-bulan tertentu. Okay, contoh ni kita nak tahu berapa hari bulan Mei. Bulan Mei ada berapa hari. Jadi kamu kira pakai buku 5 kamu. Tengok kira bulan Januari, Februari, March, April, Mei. Jadi yang timbul tu, kena kat tulang kamu tu, yang timbul tu adalah 31 hari. Okay? Jadi sebab itulah dekat sini dia kira sampai 31 Mei. Okay? Jadi kena hati-hati bila kira hari dalam bulan-bulan tertentu, kamu kena ambil kira berapakah bilangan hari dalam bulan tersebut. Okay, jadi 29 Mei hingga 31 Mei ialah 3 hari. Macam mana kira? 29, 30, 31. So ada 3 hari. 1 Jun hingga 30 Jun, sebulan habis. Kenapa Jun sampai 30 je? Jun sampai 30 je. Jadi ada 30 hari. 1 Julai hingga 5 Julai, 5 hari. Jadi kamu tambahkan ke semua, kamu akan dapat 38 hari. Okay, nampak Okay, jadi kita tengok contoh cara yang kedua. Cara yang kedua kamu guna tolak tadi. Tengok. Kalau kamu susah nak kira manual, tadi kira manual. Sekarang ni tolak, kita guna tolak. Macam mana nak kira? 31, 31 ni tolak dengan 29. Tolak 29. Tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab 29 Mei dia ambil kira. Sebab kita dah tolak 29. 29 Mei ni termasuk tapi kita tambah balik 1 hari pada 29 Mei tu. Okay, 29 Mei tu adalah 1 hari. Jadi kita tambah balik 1 hari tu. Okay, jadi dapatlah 3 hari. Okay, jadi bilangan hari dalam bulan Jun 30 hari. Jadi 1 Julai hingga 5 Julai, kira macam tadi 5 tolak 1 tambah 1. Tambah 1 balik. Okay, jadi dapat 5 hari. Okay, jadi tambahkan keseluruhan yang mana yang dibulatkan tu warna purple tu, jadi kamu akan dapat 38 hari. Jawapan yang sama. Okay. Jadi kita tengok contoh yang ketiga, tahun, bulan dan hari. Okay, tengok. Hitung tempoh projek naik taraf kompleks sukan. Dalam hari berpandukan maklumat di sebelah. Tempoh projek menaik taraf kompleks sukan. Tadi tahun yang sama kan? Ini beza dia kenapa? Bezanya adalah tahunnya berbeza. Nampak tak? Dia suruh kamu kira tempoh dari 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Okay. Kamu kena susun betul-betul dalam kepala kamu tu. Tadi tahun dia sama. Hari bulan dia yang berbeza. Okay, dia punya hari dengan bulan sahaja yang berbeza. Tetapi yang ni
Tahun pun berlainan. Jadi kamu kena kira sekali dengan tahun. Okay, macam mana nak kira? Kita tengok macam mana cara dia. Okay, tengok 1 Disember, Disember bulan 12, okay. Jadi 1 hari bulan 12, 2019 hingga 31 bulan 12. Habiskan sebulan tu juga. Sebulan pada bulan 12 iaitu 31 hari. Bulan 12 ada 31 hari. Kemudian masuk bulan 1. Lepas bulan 12, bulan 1 kan. Bulan 1 2020. 1 hari bulan 1 2020 hingga 31 hari bulan 12 2020. Ni maksudnya tahun 2020 habis setahun. Sebab kenapa? Sebab ni 2019. Ni 2019, lepas 2019 ada 2020. Lepas tu baru sampai dekat 2021. Jadi 2020 ni setahun. Dalam ni ada setahun. Jadi kita habiskan dari bulan Januari hingga bulan 12 ada 366 hari. Kenapa? Sebab tahun 2020 adalah tahun lompat yang cikgu cakap tadi. Okay? Kalau tahun lompat 2020, tahun lompat 366 hari. Okay? Jadi kita kira terus lepas dia 31 bulan 12 2020, kita masuk kepada 1 bulan 1 2021 hingga 19 bulan 1 2021. Okay? Jadi kita tengok ni bulan 1 kan. Jadi 1 hingga 19 bulan 1 adalah 19 hari. Jadi jumlahkan ke semua, kamu akan dapat 416 hari. Okey, habis penerangan cikgu. Okey, Andi faham tak? Faham ke tak? Faham. Okey, jadi kamu keluarkan buku, kita cuba jawab sama-sama muka surat 126 ni. Okey, kamu cuba dulu buat nombor 1. Okey, sekarang ni melibatkan hari dan jam dia nak dari jam 9.20 AM hari Sabtu. Sabtu hingga 11.20 AM hari Ahad. Okay. Jadi gunakan garis masa. Okay. Gunakan garis masa. Okay, kita ambil ruler. Ambil ruler. Okay. Jadi kita gariskan. Panjang sikit garisan. Jadi dekat sini adalah 9.20 AM hari Sabtu. Okey, jadi kita nak ambil satu hari. Okey, 9.20 AM. Okey, besoknya tu hari Ahad kan? Jadi ni sampai hari Ahad sahaja. Maknanya 11.20. Maksudnya dia termasuk 9.20 AM. Jadi kamu boleh kira sampai 9.20 AM hari Ahad. Okey, dia jadi daripada sini hinggalah ke sini dia adalah satu hari. Okey. Nampak? Nampak Jadi kemudian kita perlu kira hari yang sama ni pukul 11.20 AM hari Ahad. Okey, berapa lama? 9.20 hingga 11.20. Berapa jam? Kita besarkan sikit sebab dia bagi 2 je kan. Maknanya sini 10.20. Lepas tu sini dah sampai 11.20. Jadi kat sini 1 jam. Dan sini adalah 1 jam. Jadi jawapan dia macam mana? So jawapan macam mana? 1 hari
Tambah semua Satu hari ada satu je. Jadi jam ada 2 jam. Okey. Jadi jawapan dia 1 hari 2 jam. Waktu tutorial tu kita akan bincang jawapan nombor 2 dan nombor 3 pula. Okey, boleh tak semua? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh semua. Okey. Jadi besok baru kita bincangkan nombor 2 dan nombor 3. Okey, jumpa lagi besok. Untuk hari ni kamu lengkapkan nombor 1 tu dulu. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Ya.